Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Masuk hari ininya surah Al-Masad, ataupun dia panggil nama lain Al-Lahab. Jadi ada dua nama untuk surah ni, Al-Masad dengan Al-Lahab. Makna Al-Masad ni ialah tali pintalan. Kita sipu tali tu, maka bila tali tu kita buat dalam simpulan, dia panggil Al-Masad. Al-Lahab pula ialah lidah api tu, bunga apa dia orang panggil lidah api lah, dia duduk naik menjulang-julang tu, tu dia panggil Al-Lahab. Suppose kalau lah kita baca dulu, dia ada 5 ayat surah ni dah. Apa kat baca dah dah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Panjang ni dipanggil mak jais ni, sini ni. Kalau nak baca pendek pun boleh ni kan. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tu kalau nak baca pendek, buat dengan 2 harakat. Tapi biasa kita baca je, kita baca supaya mak wajib juga. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. So, yang kedua pula, qalqalah di belakang tu, huruf ba tu, oleh kerana dia tasydid, dia sa'du, kita kena pegang. Biasanya qalqalah ni meletup, kita lepas gitulah. Tapi sebab dia ada tasydid, sa'du, kita kena pegang sikit. Macam mana? Watab. Jadi beza dengan ayat nombor 2 tu, kasaba. Ada tak nampak beza? Sama-sama huruf ba tu. Qalqalah biasa, wa ma kasaba. Tu meletup ba. Ada pun dia tu, lahabin wa tabb. Boleh tak? Boleh B, dia beza tu. Kita pegang sikit, wa tabb. Kalau hak kasabak tu, dia tak boleh kata kasab. Dianya kasaba. Tabb. Kasaba. Beza dah. Okey. Ayat nombor 2 ni berhenti dengan qalqalah biasa dah. Semua ayat ni berhenti dengan qalqalah belakang. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Kasaba. Kalau tak bunyi ba tu, dia jadi tak ada qalqalah. Ada orang dia tak berapa jaga qalqalah dia, wa ma kasab. Dia berhenti gitu. Tu tak sel lagu tu. Nama lagi qalqalah, kasaba. Sayasla naran zata lahab. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Ini juga qalqalah, tapi kalau sebelum pada tu, pak ayat tu qalqalah dengan huruf ba. Ayat yang kelima ni qalqalah dengan huruf dal. Dia bunyi qalqalah juga, masada.
Baik. Ayat yang kelima ni ada dua qalqalah. Satunya qalqalah kecil, dia panggil qalqalah sughra. Satunya qalqalah besar, kubra. Hak mana hak kecilnya? Hak duk tengah tu. Jadi qalqalah kecil ni makna dia bunyi tak kuat. Hak mana ni? Habalum ni. Sebab dianya huruf mati asal. Adapun qalqalah kubra, qalqalah hak bunyi derah ni, qalqalah besar ni, dia asalnya tidak mati tapi kita mati dia kerana wakaf. Okey. Jadi cuba tengok sini. Qalqalah ba ni dia bunyi geng-geng je. Fi jidha habalum, gitu je. Habalum berbanding dengan dah belakang mim masada. Derah ni. Dah ni derah. Nak banding dengan haba. Ingat dah? Qalqalah sughra ialah huruf qalqalah yang mati asal. Duduk di tengah kalimah. Adapun qalqalah kubra, qalqalah besar ni yang bunyi derah ni, dia asalnya tidak mati tapi dia mati kerana kita wakaf. Cuba tengoklah macam ni. Kalau kita nak wasak, ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba sayasla. Nampak tak? Dia asal bila kita wakaf dia tidak jadi qalqalah lah. Pasal kita pergi duduk maka kasaba sayasla. Jadi bila kita nak wakaf kasaba, kasaba tu dia jadi qalqalah kubra. Ada pohon ni sambung sebab dia mati asal, maka dia bunyi tu lebih koho daripada bunyi qalqalah kubra. Baiklah, itulah sikit sebanyak sepitah lalu kita tengok apa ni tajwid lebih kurang. Baik. Kita tengok terjemahan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya biasalah. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ayat pertama, tabbat yada abi lahab wa tabb, ni ada 5 kalimah sini. Nombor satunya tabbat. Tabbat. Bila ta mati nesa di antara huruf ta, salah satu daripada huruf yang ada huruf hamas dia panggil dengan huruf kaf, dia ada huruf hamas, dia bunyi macam berangin, tabbat. Sebab tu kita bunyi tabbat. Tu mengikut dia, kita jangan sebut tabbat tiada, dia ada bunyi angin, tu bi angin, kita kata bocor lah. Kalau tak tayar basikal ke bocor, tabbat, bucih tu bi angin sikit. Dah? Dia panggil sifat hamas dia. Tabbat makna dia nya binasalah, celakalah, punuh janilah. Kalau ikut kelatihan kita, tu makna tabbat, celaka. Gapo dia celaka tu? Yada. Yada ni 2 tangan. Kalau yada saja so tangan. Yada tambah huruf alif belakang tu jadi 2 tangan. Tangan kiri dan tangan kanan dia panggil yada, panjang dah. Kalau tak ada alif belakang tu yada saja tu so tangan. Faham dah? Ingat bila-bila kalau jumpa depan tu kata yad mana tangan. Yadullah tangan Allah dah. Yada 2 tangan. Celakalah 2 tangan. Tangan siapa? Abi, bapa, Lahab. 2 tangan Abu Lahab. Celaka yang kita sebut celaka, binasa, punuh jani lah. Binasa lah. Siapa dia? Gapo dia binasa ni? 2 tangan. Tangan siapa? Tangan Abu Lahab. Abi maknanya ataupun Abu, nama dianya, makna dianya bapak. Lahab ni ialah api, bunga api, pucuk api hok duk naik ni. Lidah api tu. Faham tak? Rupanya Abu Lahab ni bukan nama dia. Dia nama benda lain. Nama dia nya Abu Lahab ni gelaran. Orang Arab ni dia banyak gelaran. Macam Abu Hurairah. Bukan nama dia Abu Hurairah. Orang gelar dia pok kucing sebab dia bahagia kucing. Bukan dalam kat kenalan dia bukan Abu Hurairah.
Supaya juga Abu Lahab dari kat kenalan dia, kalau ada kat kenalan lah. Dari kat kenalan dia bukan Abu Lahab, gelaran dia, orang panggil dia Abu Lahab. Jadi ayat pertama ni ialah benda kutukan, benda yang kita doa celaka. Allah Subhanahu Wa Taala kutuk, cela. Dia cela siapa? Cela dua tangan Abu Lahab. Okey. Watab dan binasalah. Tengok ni. Maknanya binasalah. Celakalah. Gapo dia? Dua tangan Abu Lahab, watab dan celakalah diri Abu Lahab tu sendiri. Dua perkataan celaka ni beza dia, hak tu tabat, hak ni tabba. Hak tula tu sama-sama makna binasalah, sama-sama makna celakalah. Tapi tabat ialah celaka untuk orang tino. Tabba untuk orang jantan. Ini kalimah bahasa Arab ni dia ada jantan tino. Kalau nak kata celaka kat orang jantan, dia kena kata tabba. Kalau celaka kat orang tino, kena kata tabat. Mungkin berasa nak tanya, apa tino hak tu jantan, hak belakang tu tak apalah, sebab tabba tu batang tubuh, celaka batang tubuh Abu Lahab tu sebab dia orang jantan. Sesuai lah guna tabba. Nampak lebih? Beza tu, hak tu tabba, tabat. Makna sama-sama binasa lah. Tapi hak tu tabat ada huruf ta. Hak tu tabba tak ada huruf ta. Sebab tabat mula-mula tu untuk orang tino. Tabba untuk orang jantan. Apa kita pun rasa nak tanya. Apa jadi tinonya? Dia gini. Anggota, kebanyakan anggota dalam bahasa Arab ni, dia masuk dalam kelas tino. Kategori tino. Walaupun dia tu bukan orang tino. Tangan bahasa Arab masuk dalam tino. Dia dalam bahasa Arab ni tidak orang saja, benda pun dia bagi dua. Ada benda tino, benda jantan. Ni tak ada dalam bahasa Melayu. Bengon sikit orang ngaji bahasa Melayu ni. Tak berapa nak boleh faham. Misalnya kalau kita kata masjid masuk dalam jantan, kereta masuk dalam tino, pohon kayu masuk dalam tino, jalan raya masuk dalam jantan. Apa hak tu jantan, hak ni tino? Hak kita nak kata guana, sebab orang bahasa Arab ni dia dah bagi dah, dia kelah. Ni jenis benda-benda kelah tino, hak ni kelah jantan. Faham tu? Dia ada jantan tino. Ni pelik, dia tidak orang saja. Benda pun ada jantan tino. Baik. Dia guna tabat dia kerana celaka tu, gapo dia celaka? Dua tangan. Tangan itu tino. Ada pun tabah yang kedua tu celaka, binasa siapa? Binasa diri Abu Lahab. Faham ayat ni tak? Jadi ayat ni ialah Tuhan cela, Tuhan kutuk dua tangan Abu Lahab dan diri Abu Lahab tu sendiri. Celakalah dua tangan Abu Lahab, celakalah batang tubuh Abu Lahab itu sendiri. Faham sekat tu deh? Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, jadi kalau dok lagi tu kita tak terjemuh lagi dah. Jadi bila kita reka perkataan hak tadi, bila kita buat dalam bentuk ayat, tabat yada Abi Lahab wa tabb, binasalah dua tangan Abu Lahab dan binasalah dia. Mula-mula tu dia kata binasa tu tangan dia. Lepas dok diri dia pun binasa juga. Apa dia buat lagu tu kan? Abu Lahab, ni nak ulah ayat nombor 1 tadi. Adalah gelaran kepada seorang bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama sebenarnya ialah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Adik-beradik ayah dia. Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi Abu Lahab ni nama dia Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Faham tak? Jadi maknanya sama-sama bi Abdul Muttalib, maknanya dia sama adik-beradik dengan Abdullah, ayah Nabi. Kalau adik-beradik ayah kita tidak apa saudara orang panggil dah. Okey, adik-beradik sport dua ni. Baik, Uzza ni ialah nama berhala. Mata Uzza itu nama-nama berhala. Bila dia ukir kayu kah, dia buat dengan batu kah, apa dia buat ni patung dia, berhala dia winama. Jadi antara nama-nama berhala dia Uzza.
Jadi nak royaknya, kalau kita kira gak Abu Lahab ni orang yang beragama lah pasal apa? Dia ambil nama Tuhannya. Abdul Uzza maknanya hamba kepada berhala Uzza. Hamba Tuhan Uzza benar. Nampak tak? Jadi kita tahulah malam ni nama Abu Lahab tu gelaran. Macam kita panggil kalau kita sini Tok Janggut dah. Mak Kilah, bukan nama dia. Mak Kilah duduk sibuk-sibuk tengok royan lah ni dah. Biar tengok royan dia. Oh, tak tengok tak ada pak kita. Mak Kilah bukan nama dia nama muka lain. Tok Janggut bukan nama dia, gelaran. Faham tak? Jadi serupa juga Abu Lahab gelaran dia. Jadi nama dia sebenar Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Abu Lahab disumpah menjadi orang yang binasa ataupun celaka. Tuhan sendiri sumpah. Disandarkan kecelakaannya kepada dua tangan. Apa disebut celakalah dua tangan. Lepas tu baru sebut celaka tu seluruh tubuh dia. Kerana apa? Kerana tangan ni adalah anggota utama untuk menghasilkan sesuatu kerja. Sebab tu kita kecil. Kalau nak buat kerja sikit kita kata tak cukup kaki tangan. Orang tak sebut tak cukup kepala telinga. Tak kata dah. Kalau nak perhati baru kita kata mata telinga. Kalau buat kerja kita kata kaki tangan. Kaki tangan kerajaan. Dah. Jadi dalam banyak anggota dia guna kaki tangan. Menangani. Kita guna perkataan dah. Jadi makna tangan ni anggota yang paling mustahak, yang paling besar sekali. Tak ada tangan, tak ada kuasa kata. Betul tak? Kita kata tak sedut kecil agap lah, kita kata bagian duk tangan dia. Nampak tak? Kita nak royak bagian tu kuasa kata, kita kata bagian duk tangan dia. Kita tak kata bagian duk perut dia. Perut dia kalau nak makan dah. Jadi makna dalam banyak-banyak anggota, maka tanganlah dia kata anggota yang utama. Sebab itulah bila Tuhan sumpah tadi, dia kata celaka dua tangan. Habislah kalau dia dua tangan celaka, tak jadi orang dah. Nampak sini tak? Okey. Jika dua tangan seseorang itu binasa, maka seluruh dirinya turut binasa. Betul tak? Kalau boleh kali orang dia garis tangan. Tak boleh buat gapoh lah. Dia ada gak, dia berubah, dia bergaris tangan, tak boleh buat gapoh lah. Tak sudah kuat setara mana apa. Orang tu nak tepuh dengan tubuh, nak sepak dengan kaki, payuh. Dikira tangan lah kok mana pun. Anggota yang paling berkuasa sekali dalam batin tubuh seseorang itu. Baik, kita tengok ayat yang kedua. Faham dah ayat pertama tu dah? Ayat yang kedua, ma aghna anhuma luhu wa ma kasab. Ada beberapa patah perkataan sini. Mula-mula sekali ma. Ma maknanya tiada. Aghna, memberi guna. Kalau orang ngaji pondok mula dia terjemah aghna, mengkayakan. Mana mengkayakan, memberi guna. Tidak memberi guna. Anhu, untuknya. Maluhu, hartanya. Wama, dan apa saja kasab, dia usahakan. Itu makna sebuti-sebuti perkataan. Tiada memberi guna untuknya, hartanya, dan apa saja yang dia usahakan. Perkataan-perkataan ini bila duduk dalam ayat, maka dia jadi tiada memberi guna hartanya untuknya dan apa saja yang dia usahakan. Tak ada pedah langsung. Sebanyak mana harta Abu Lahab tu, hok ada dia, dan gapo dia usaha segala perbuatan dia, segala titik peluh dia yang diusaha selama kening, tak ada nilai sikit habuk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia kebanyakan manusia bangga dengan harta dan berbegah-megah dengannya. Begitulah halnya dengan Abu Lahab. Dia ni ditakdirkan sebagai orang yang hartawan, orang bangsawan. Anu Abdul Muttalib ni kita kira al-malak, orang utama, tempat orang jebur di kota Mekah. Tuknya Nabi ni. Baik. Jadi Abu Lahab ni orang kaya, orang bangsawan. Dia ada harta benda, dia ada kekuatan, ada pengaruh. Melalui ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu bahawa tiada faedahnya harta kekayaan dimilikinya kerana tidak dapat menyelamatkan dirinya di akhirat nanti. Jadi rupanya Islam ajar kita melalui ayat ini, terpakai kerja ke jadi benda ke dah boleh beri faedah kita ke dah adalah nilai akhirat. Sebanyak mana harta benda, sebanyak mana pakak dan keturunan pengaruh kita,
Ia ada dalam tangan kita kalau atas dunia, kalau berhenti kat dunia saja, dia kira orang itu celaka. Biar orang ni tak ada harta, tak ada pengaruh, tak ada pakak, bukan lahir dalam keluarga yang bangsawan, tetapi segala usaha dia dan segala benda dia ada dunia, atas dunia ni boleh menggerak untuk bawa kebahagiaan dia di akhirat, maka orang ni lah orang yang bahagia. Sebaliknya, sebagaimana kita dengar tadi, kalau sebanyak mana harta dia, pengaruh, pakak, keturunan dia di atas dunia ni, kalau tidak boleh bawa pedah dia di akhirat, maka itu dia panggil orang celaka. Itulah yang terjadi kepada Abu Lahab. Jadi kita ni sebagai umat Nabi Muhammad, dengan ayat Quran yang turun begini, supaya kita tadabbur, kita mikir dan kita muhasabah. Di mana kita nak letak diri kita ni. Sebab bila kita jumpa yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hak ni kena mikir banyak. Hari yang tiada memberi guna dan memberi manfaat oleh harta benda dan anak pinak. Sebab kita kemudian dia sebut harta benda ni simbol kekayaan, kebahagiaan. Ada pun anak pinak ni termasuk semua pengaruh. Jadi manusia ni kalau ada dua ni, dia kira orang ni memang dikira bahagia di dunia. Ada harta benda, ada pengaruh. Dari segi politik dan harta benda, ekonomi dan politik. Baik. Tapi Tuhan sebut, hari itu bila kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada memberi guna harta benda dan anak pinak illa man atallaha biqalbin salim, melainkan orang yang datang bertemu Allah membawa hati yang sejahtera. Jadi kita duduk mengaji, duduk buat amal ibadat, duduk lawan nafsu, tahan diri jangan buat benda mungkar, buat benda-benda ma'ruf walaupun letih, walaupun habis pitih, walaupun habis tenaga, semata-mata kita nak bawa hati kita, hati yang sejahtera, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tak? Tak sudut benih lah atas dunia. Dia mau jawab lah kokok mana, biar-biar. Kita tidak nak. Ambil lah dia mau nak benih dunia. Tapi kita naknya, kita dapat bertemu Allah dengan hati yang sejahtera. Hak ni kita nak ngaji. Kita kena betul amalan kita. Kita nak betul segala perbuatan kita, hukum hakam kita. Biar serupa hak Nabi bawa. Amu duk sebut acak kali dah. Kita jangan dia perasan kita duk berasa banyak dah amalan yang kita buat. Tapi kita kena cek biar betul sungguh. Sebab kira Tuhannya dia kira amalanmu serupa ke tak hak dengan Nabi aku. Aku kira Nabi suruh mu buat contoh. Situ dia duduk je. Jadi kita kena duduk situ. Sebabnya kiraan kita, bila kita baca ayat gini, tak ada guna segala sibuk nikah atas dunia ni, yang dikira berguna, yang dikira terpakai kerja, yang dapat kita bawa sejeput amal yang kita buat ni, kita nak tunjuk depan Tuhannya, ini amalan aku. Baik. Abu Lahab sangat memusuhi Nabi SAW. Ni dia. Bapa ya Tuhan kata tak ada guna, tak ada faedah sikit abuk harta benda dia. Dan siapa Tuhan suruh celaka dia ni? Sebab dia ni orang yang musuh ketat pada Nabi kita SAW. Dengan harta benda yang dia ada, dengan pengaruh yang ada, dia guna kekayaan dan pengaruhnya ni untuk menghalang dakwah Nabi SAW. Jadi kalaulah Nabi itu sebagai Nabi, dia ada warasatul anbiya, pewaris kerja Nabi, ulama-ulama yang buat kerja Nabi, maka sepanjang zaman, sepanjang masa, dia akan diganggu oleh orang-orang yang memusuhi Islam. Kalau Nabi dulu berdepan, dia duduk menghalang dia, Abu Lahab dan kuncu-kuncunya, dan geng-geng dia, maka zaman lah ni, mana-mana ulama yang nak menegakkan kebenaran di sepanjang zaman, akan diganggu oleh, dihalang oleh orang yang nak menghalang dakwah Islam. Faham situ dah? Itu dia fitrah dia tu. Dia terkenal sebagai tokoh yang bekerja kuat untuk melawan Nabi SAW serta mendustakan dakwah baginda SAW. Habis harta, habis pengaruh, habis tenaga, habis masa, munggu dia kaya dah. Dia infak ataupun dia belanja segala harta dia ni untuk lawan supaya dakwah Nabi tu jangan sampai ke mana. Kalau boleh nak bunuh lah. Dan orang ni kalau dia siapa perikat, dia taksub kepada kepercayaan dia, anak saudara dia tergamuk bunuh. Kan anak saudara kan ni. Orang ni kalau bunyi anak saudara ni ada juga berasa, kita orang panggil apa dah, ada current dia, ada rasa sentimental value orang panggil tu.
hubungi kita kekeluargaan, tapi dia tak ada langsung. Kalau boleh dia nak bunuh Nabi, anak saudara sendiri. Okay. Diriwayatkan dari Imam Ahmad, Rabi'ah bin Ibad berkata, saya lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di pasar Zulmajaz sedang berdakwah dengan mengatakan, ucapkanlah oleh kamu la ilaha illallah, nescaya kamu mendapat kejayaan. Nabi bila dia pergi berdakwah tu yang dia bawa. Wahai kaumku, qulu la ilaha illallah. Wahai kaumku, sebutlah la ilaha illallah. Dengan kalimah la ilaha illallah itu nanti kamu akan mendapat kejayaan di akhirat. Itu dia Nabi duk bawa. Ketika itu orang ramai mengelilingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi duduk di pasar, Nabi duduk di kedai tu, Nabi berdakwah, suruh orang mengucap la ilaha illallah. Pada ketika itu, di belakangnya pula ada seorang lelaki bermata juling mempunyai 2 tocang rambut, mengatakan, tiba-tiba mari orang hok dia ni mata juling, lepas tu dia ikat rambut tocang. Lagu mana tak tahu dia sebut tocang. Dia kata, apa dia? Ni hok duduk ajuk orang kata la ilaha illallah ni, dia ni Muhammad, seorang yang mahu menukar agama serta berdusta. Dia kata. Jadi orang itu sentiasa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam ke mana saja baginda pergi. Lalu saya bertanya, siapakah dia? Jadi orang ni tuk Nabi. Bila Nabi ajak orang la ilaha illallah, dia kata tak usah dengar ni. Ni orang berlawak, orang ni buat khianat ke agama kita. Nak menyusah kita. Jangan dengar. Jadi dia tuk semua Nabi. Nabi pergi ajak orang untuk masuk Islam la ilaha illallah, dia tuk semua. Ni perangai dia. Jadi orang tanya siapa dia? Gak ada tuk lagu tu. Orang ramai menjawab, inilah bapa saudara Muhammad yang digelar Abu Lahab. Padan Tuhan suruh gini mu, ni kerjaan dia. Dia duk kutip belakang Nabi, hak mana hak Nabi siapa ke dakwah tu, dia nanti kutip belawak. Jangan dengar. Ni orang nak membunuh ke orang. Ni orang belawak. Ni pendusta. Apa itulah. Adalah diriwayatkan bahawa semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru kaumnya supaya beriman kepada Allah, Abu Lahab berkata, kalau benar apa yang dikatakan oleh anak saudaraku ini, sesungguhnya aku akan menebus diriku dari siksaan dengan hartaku dan anakku. Maka turunlah ayat ini. Dia cagar. Kalau betul lah dia kata, hak Muhammad bawa ni betul, aku cagar tubuh aku cagar harta aku. Jadi sebab itulah dia turun ayat tu. Kerana dia cagar diri dia cagar harta dia, tu biarlah ayat tadi. Tidak memberi manfaat, tidak memberi guna harta benda ataupun apa yang diusahakan. Diceritakan bahawa Abu Lahab mati setelah 7 hari berlakunya perang Badar kerana mengidap penyakit taung. Penyakit taung ni lama ada dah. Dia kena penyakit taung, hospital tak ada masa tu. Ni taung tu gapo dia tak berapa serius. Sebenarnya taung ni penyakit lebih kurang COVID juga. Tapi apa sebabnya? Kita kena vaksin. Tidak budak beranak mula-mula lagi dah. Dia panggil ke apa? Suntik ke cacar. Apa dia panggil? Tidak ada BCG ke apa dah. Dami dulu ramai ada orang mati. Berapa ramai sahabat-sahabat kali kita tengok baca dari sejarah yang mati penyakit taung. Tak ada vaksin zaman dulu. Jadi dia ni menjadi walaupun dia pitih banyak, harta banyak, Abu Lahab, dah doktor tak jumpa obat lagi masa tu, kena penyakit taung, mati. Okay. Mayatnya dibiarkan selama 3 hari sampai berbau busuk. Tuhan nak menghina ke dia. 3 hari bau busuk bangga. Tak ada nak masuk surah lagi. Ayat yang ketiga, sayasla naran dzata lahab. Sayasla akan dibakar. Naran api akan dibakar dalam api. Api itu pula zat yang mempunyai lahab, nyalaan menjulang. Abu Lahab ni akan dibakar dalam api yang pucuk apinya nyalanya menjulang. Okay. Terjemahan dia nanti akan dibakar dengan api yang mempunyai nyalaan menjulang. Ni orang panggil sup. Jatuhnya Abu Lahab ni sip tu, masuk neraka.
Itulah dia api neraka yang membakar jasad dengan lidahnya menjulang-julang. Jadi kita sini bila Tuhan dah gezek dah Abu Lahab ni masuk neraka. Tak berani dah kita nak kata mana tahu kalau Tuhan ampun. Sebab Tuhan dah sebut dah lagu ni. Tuhan tidak akan menyalahi janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Tuhan tidak akan menyalahi janji. Sebab ada dah yang disebut ni pemimpin tarikat Naqsyabandiyah ni, Nazim Haqqani ni, di antara benda yang disebut dalam ucapan dia kata Abu Lahab tu ada dua. Di sama ada dia boleh masuk syurga sekiranya Allah ampunkan dia. Ini ditolak oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah ni. Sebab apa? Hak ni Tuhan dah gezek dah. Sebab dia sebut dia ni akan dibakar. Faham tak? Ia disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang kufur dan engkar. Ayat yang keempat, wamra'atuhu hammalatal hatab. Wamra'atuhu, istrinya dan istrinya, isteri Abu Lahab ni. Saat ni cerita Abu Lahab ni, cerita bini dia pula ni. Hammalah, pembawa. Al-hatab, kayu api. Jadi makna ayat tadi, dan juga istrinya pembawa kayu api. Dan akan dimasukkan juga ke dalam neraka itu. Tadi dia panggil ataf, sendi kepada perkataan tadi. Bila dia sebut Abu Lahab masuk neraka dan isterinya juga masuk neraka, dimasukkan juga ke dalam neraka, iaitu isterinya, nama isterinya Ummu Jamil. Nama comel. Ummu ni ibu, Jamil ni comel. Dia ialah seorang perempuan yang membawa muluk ke sana kemari, membawa fitnah, menyalakan api permusuhan dan kebencian di kalangan masyarakat Makkah. Jadi dia ni buat kerja laki bini ni. Ya, suami dia Abu Lahab ni nanti turut belakang Nabi, nanti kata Nabi ni pembohong ataupun pendusta yang nak merosakkan kepada agama kita. Ya, isteri dia pula pergi duduk keping orang ramai supaya jangan terpaut dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Pada satu malam, Ummul Jamil membawa sebeban kayu api yang berduri dan diserakkan di jalan laluan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan untuk menyakiti baginda. Sebab tu dia kata apa? Pembawa kayu api ni. Rupanya dia bawa kayu api tu berduri. Lepas tu dia letak tepi-tepi jalan, moga damai dulu kan, moga tidak cerah lah ni ada lampu jalan. Kok segenak tepat dah. Ni dia kira damai dulu, moga gelap gitu. Lampu picik pun tak ada dulu dah. Kita ingat orang dulu kan boleh bawa karak dah. Budak-budak lain tak kenal karak. Dia ambil daunnya, dia pusing. Bila? Dia buat karak dulu. Pusing daunnya. Budak lain tak kenal dah. Dia celek-celek kelih ada elektrik dah. Jadi kalau zaman dulu zaman kita kecil mula duk pakai karak, maka zaman Nabi dulu dengan gelak-gelmak apa, maka ketika bulan tidak bulan cerah lah, maka isteri Ummu Jamil ni dia akan letak kayu api hok berduri pula, tabur dia tengok mana laluan Nabi lalu kok jalan mana, maka situ dia letak supaya kalau boleh Nabi jijuk duri tu akan rebuh situ. Nak royak maknanya usahanya dia semata-mata nak menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat-ayat akhir sekali, fi jidha hablum mim masad. Fi, pada, jidha, lehernya tekuk ni. Hablun, tali. Min, daripada. Masad, simpulan yang dipintal. Macam tadilah. Masad. Pada lehernya ada tali daripada simpulan yang dipintal. Gapo dia huraiannya? Inilah bayangan yang digambarkan semasa di dunia, seorang perempuan pengutik kayu api dan pembawa tali yang dipintal disangkutkan di lehernya. Tali itu akan bertukar menjadi rantai api neraka dan dibebankan dengan kayu api neraka sebagai balasan yang setimpal dengan perbuatannya semasa di dunia. Itulah dia sikit sebanyak dalam ayat tadi. Kata Ibnu Al-Musayyib, dia mempunyai seutas kalung bertatahkan batu permata yang mahal. Mungkin bini orang kaya kan? Bini Abu Lahab. Dan mengatakan, demi Lata dan Uzza. Tengok. Dia bersumpah dengan nama Tuhan dia. Nama berhala.
kalungku ini akan kujual untuk aku biayai permusuhan dengan Muhammad. Dia sanggup jual bagi hak dia sayang je. Nah. Maka Allah menghukumnya dengan mengikat lehernya dengan rantai api neraka. Ya Allah, tak ada kau satu. Seksalah suami isteri tu. Laki bini dua orang tu. Abu Lahab dan isterinya. Okay. Kemudian surah seterusnya, surah An-Nas.